Nama diberi Mahir Haini binti Ahmad. Saya berusia 11 tahun. Saya murid tahun 5 dari SK Sungai Batu. Kod sekolah saya ialah ABA 1009. Sekolah saya terletak bersebelahan kawasan penjualan hasil laut segar Bantaran Malaysia. Saya banyak hasil laut murah dan segar yang dijual. Contohnya ikan, udang, ketang dan banyak lagi. Saya suka membaca buku sebagai hobi pada masa lalu. Kawan-kawan, saya begitu teruja untuk berkongsi cerita menarik dari sebuah buku yang saya baca. Berjudul OMG Gila Shopping. Novel bestseller ini merupakan hasil pena dari Aimaisar dan Haji Rizwan. Novel ini sangat menarik dan mengandung berbagai pengajaran baik yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Novel ini diterbitkan oleh Limbuk Sendirian Berhad dengan tahun 2018 adalah cetakan ke-9 buku ini. Novel ini mengandungi 110 muka surat dengan sisipan kandungan 10 bab. Tentu kawan-kawan nak tahu cerita selanjutnya. Dengarkan ya kawan-kawan. Novel ini mengisahkan tentang seorang remaja perempuan bernama Nina. Nina seorang remaja yang gila shopping. Bukan menggunakan wangnya sendiri, tetapi dengan menggunakan kad kredit pemberian ayahnya. Nina pantang melihat papan tanda mengenai shopping, terutama apabila melihat ayat diskaun hebat, diskaun 30%, diskaun 50%. Maka sikap shopaholic atau penyakit obsesi gila shoppingnya tidak dapat ditahan-tahan lagi. Semua kasut hendak dibeli, segala jenis beg perlu dimiliki. Padahal membeli itu terapi, padahal status diri hanyalah seorang remaja yang tidak berdapat sendiri. Memandangkan Nina anak ahli perniagaan yang berpangkat, maka wang bukanlah isu yang menyekat. Gunakan sahaja kad kredit pemberian ayahnya. Segala barangan pasti boleh dibeli. Pada suatu hari, ayahnya Datuk Syukri tergerak hati menyimak bil kad kredit milik Nina. Terkejut ayahnya bukan kepala. Perbelanjaan mencerca RM10,000 sebulan. Maka hukuman Sekretariat Ekonomi kenakan. Kad kredit tarik balik. Kemudian Nina dipaksa tinggal bersama Makcik Suhada yang terkena dengan perangai tak kerja atau orang yang kedua. Perbelanjaan Nina dikekang. Ia tak dapat lagi berbelanja dengan suka hatinya. Makcik Suhada cuma memberinya RM100 untuk perbelanjaan selama seminggu. Demi mendapatkan lebih wang, Nina sanggup bekerja sebagai pencuci kereta sepenuh hari terbuka sekolah studi bahasa. Ia menerima upah RM500 setelah berpenat lelah bekerja. Nina mula sedar tentang kepentingan untuk mendapatkan wang. Kemudian, rakannya iaitu Faizal mengajak Nina ke rumah anak-anak yatim. Di sana, Nina akhirnya sedar setelah melihat keadaan anak-anak yatim yang tidak mendapat kasih sayang ibu bapa, sepertinya yang dapat membeli barangan kesukaannya dengan sesukaannya. Nina menyesal kerana suka sangat membazir dan mensia-siakan usaha ibu bapa yang mencari rezeki untuknya. Terdapat beberapa pengajaran yang dapat kita perolehi dalam cerita ini. Pertama, sikap negatif seperti suka membazir dengan boros berbelanja janganlah diamalkan. Bukan sahaja wang habis, malah kita akan menjadi ketagih untuk membeli barang-barangan walau tidak diperlukan. Kedua, sebaliknya sikap positif seperti berusaha dengan tulang empat gerak bagi mendapatkan wang patut diamalkan. Jangan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Ia perbuatan yang membawa kebaikan dalam ajaran agama Islam. Ketiga, sayangi dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Ia perbuatan yang membawa kebaikan dalam ajaran agama Islam. Kesimpulannya, cerita dalam buku ini dapat menarik minat saya untuk terus membacanya. Selain gaya penulisan dan bahasa yang digunakan mudah difahami, penggunaan gambar kartun yang cantik dan berwarna-warni dapat menarik minat saya untuk terus membaca.